terlibat berkenaan dengan bantuan yang peruntukan yang akan disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada KAFA. Pertamanya yang saya hormati tuan-tuan PTA yang hadir bersama pada hari ini, tolong pengarah, penyelidik KAFA, seterusnya guru dan juga jemaah pengurusan sekolah KAFA di negeri Perak, insyaAllah. Dan tak lupa juga kepada wakil daripada JAKIM yang saya hormati, Ustaz Zafran dan juga Ustaz Salahuddin. Kalau siapa-siapa yang kenal, Ustaz Salahuddin dulu adalah penyelia KAFA di daerah Tapah. Ya, insyaAllah untuk taklimat pada hari ini ia berkenaan dengan peruntukan khas Kerajaan Persekutuan Selenggara dan Naik Taraf Institusi Pendidikan Islam bagi tahun 2022. Untuk bantuan ini adalah pertama kalinya, saya tak pastilah sebelum ni pernah atau belum, tapi setelah sekian lama ada peruntukan yang diberikan oleh JAKIM untuk sekolah KAFA berkaitan dengan Selenggara Naik Taraf. Dan sebelum ini peruntukan ini diberikan kepada sekolah agama selain KAFA. Dan alhamdulillah hari tahun ini peruntukan ini diperluaskan kepada SAR-KAFA. Cumanya untuk secara umumnya saya nak maklumlah untuk taklimat pada hari ini, tapi sebelum saya lupa, sebelum saya mula panjang lagi untuk taklimat ini, sama-sama kita mulakan taklimat pada mesyuarat pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, baik. Untuk taklimat pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Zafran ataupun Ustaz Salahuddin daripada JAKIM. Dan cumanya saya nak maklumlah untuk bantuan, untuk makluman semua, saya Puan Kiruna Imah daripada bahagian pendidikan JAIB yang menguruskan data sekolah agama, simpeni dan juga data bantuan yang lain, per kapita dan juga bantuan pembangunan. Untuk bantuan per kapita, alhamdulillah semua SAR-KAFA dah hantar bantuan permohonan, borang permohonan, dan kita telah proseslah bantuan tuan-tuan. InsyaAllah ada, kalau ada sekolah yang dah semak, mungkin ada yang dah masuklah bantuan berkenaan. Untuk bantuan pembangunan, di bahagian pendidikan kami membantu menguruskan bantuan permohonan yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Perak. Itu kalau di Ipoh lah. Kalau untuk daerah lain, bantuan baik pulih ataupun selenggara boleh mohon ke Pegawai Batuman, berurusan dengan Pegawai Batuman Maib, dan juga bantuan daripada ICU. Kita juga ada membantulah pihak sekolah yang inginkan bantuan daripada ICU, boleh juga berhubung dengan Ustaz Wan Sulaiman. Kalau Ustaz Wan ada di sini, mungkin bolehlah nanti kalau transkrip berkenaan tu. Cumanya di sini hari ini kita lebih fokus kepada bantuan daripada yang akan diturunkan oleh Persekutuan, bantuan naik taraf selenggara. Cumanya ingin saya maklumlah untuk bantuan kali ini, dia untuk secara umumnya boleh mohon pelbagai perkara, tapi memandangkan sekolah di Perak ni sebanyak 600, saya mencadangkan untuk kita kecilkan skop untuk permohonan ke JAKIM ni adalah bentuk bantuan pendawaian elektrik, pendawaian ataupun dan juga bantuan dari segi bumbung dan kerangka bumbung. So lebih fokuslah untuk bantuan ke JAKIM ini. Itu cadangan daripada pihak JAIB lah. Tapi apapun saya pulangkan pada JAKIM lah atas
pertimbangan daripada pihak JAKIM untuk meluluskan permohonan daripada pihak JAIB. Saya rasa tanpa membuang masa, saya persilakanlah Ustaz Zafran dan juga Ustaz Salahuddin dan wakil daripada JAKIM untuk memberi sedikit taklimat berkaitan dengan bantuan yang akan disalurkan oleh pihak persekutuan untuk sekolah Kafar. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Cikgu Naimah selaku pengerusi taklimat ataupun mesyuarat kepada pagi ini. Yang berusaha pegawai-pegawai takbir agama daerah-daerah, penyila-penyila kapal, sahabat-sahabat lama saya di Perak, seterusnya jemaah pengurusan, guru besar dan juga urus setia, dan juga sahabat-sahabat urus setia di JAKIM, Aina, Izzati. Ustaz Zafran mohon maaf pada pagi ini tak dapat menghadiri taklimat pada pagi ini sebab dia ada mesyuarat bersama dengan timbalan ketua pengarah dan juga dia akan berada dalam sesi soal jawab sebentar lagi. Okey, untuk makluman semua, tujuan taklimat pada pagi ini adalah untuk menerangkan bagaimana cara tuan-tuan dan perempuan untuk memohon peruntukan yang seperti mana cikgu dah maklumkan tadi, iaitu bantuan selenggara dan naik taraf. Suara saya clear? Kalau tak clear boleh bagi tahu. Okey, asal tujuan asal bantuan ini adalah daripada bajet 140 juta untuk pondok, tahfiz dan juga sekolah agama. Alhamdulillah kita dapat kebenaran ataupun perluasan skop daripada Kementerian Kewangan yang mana bantuan ini dapat diagihkan juga kepada Kafar untuk tahun pertamalah tahun ini, dan insyaAllah kita harap tahun-tahun yang akan datang ada lagi untuk Kafar. Okey, sebelum kita pergi panjang, minta urus setia untuk share tontonan video bagaimana cara untuk memohon permohonan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan mengambil perhatian tentang video ini sebab kita nak tunjukkan cara-cara permohonan bantuan. Urus setia boleh share. Boleh ke urus setia? Kepada yang baca, kita minta maaf.
pengurusan bagi peruntukan selenggara dan naik taraf. Bermula dengan sesi taklimat. Kemudian, institusi perlu mengemukakan permohonan beserta syur pemegang taruh kepada bahagian pendidikan. Jika permohonan anda tidak mendapat syur daripada pemegang taruh, permohonan anda akan ditolak serta-merta. Manakala jika disokong, permohonan anda akan diterima untuk dinilai oleh jawatan kuasa teknikal. Seterusnya, dipertimbangkan oleh jawatan kuasa induk. Permohonan yang diluluskan akan menerima peruntukan berserta dengan senarai kelulusan skop projek. Institusi perlulah mengemukakan laporan progres kerja dan laporan akhir projek untuk tujuan pemantauan. يا ربي بجاه النبي أتح الغمة يا ربي بجاه النبي أتح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من Berikut merupakan senarai semak dokumen permohonan. Pertama, kertas pertimbangan tahun 2022. Kedua, maklumat institusi iaitu muka depan sistem maklumat pendidikan Islam Simfoni atau sistem maklumat institusi pendidikan swasta SPIPS atau yang berkaitan. Lampiran gambar projek. Gambar yang disertakan mesti selari dengan projek yang hendak. Surat pelantikan kontraktor yang berdaftar dengan CIDP. Kelima, sebut harga daripada kontraktor CIDP. Keenam, salinan sijil perakuan pendaftaran kontraktor CIDP. Ketujuh, 3 salinan penyata akaun institusi. Akaun yang digunakan mestilah akaun institusi dan bukan milik individu. Jika penampilan akaun institusi tidak sama dengan dokumen maklumat institusi, 3 salinan surat pengesahan akaun mestilah disertakan. 8. Laporan siap projek 2019 dan 2020 jika berkaitan. 9. Dokumen sokongan jika perlu. Dokumen tambahan yang lain adalah bertakluk kepada ketetapan oleh pemegang taruh atau jaki dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih kepada Urustia yang telah menayangkan video bagaimana cara ataupun tata cara permohonan bagi bantuan selenggara dan naik taraf. Okey, seterusnya saya nak menerangkan tentang senarai semak
Turusti boleh buka senarai semak dan juga kertas pertimbangan. Line slow sikit, lambat sikit. Okey, dekat sini adalah cara-cara memuat turun kertas pertimbangan bagi tahun 2022. Tuan-tuan guru-guru besar boleh pergi ke simpeni masing-masing. Selepas itu tuan-tuan boleh klik kepada button bantuan. Boleh besarkan sikit Klik pada bantuan. Tuan-tuan kat situ kami ada upload kertas pertimbangan dekat bawah dia tu. Boleh scroll ke bawah. 6.63 kalau tengok Muat turun itu, tuan-tuan klik dekat muat turun, nanti dia keluar sebelah, dia akan keluar kertas pertimbangan yang ada nombor kod sekolah dan juga nama sekolah. Boleh tengok sebelah kanan, Turistia? Okey, atas sikit. Yang warna ungu tu, dia ada nombor kod sekolah dan juga nama sekolah. Okey, seterusnya kita pergi pada senarai semak dan kertas pertimbangan. Okey, seterusnya perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama, susunan dokumen permohonan adalah urutan berikut. Tuan-tuan dan puan-puan kena ada yang pertama adalah maklumat institusi yang dijana dari simpeni. Maklumat ini adalah tuan-tuan boleh buka simpeni, tengok muka depan itu yang ada nama sekolah, nombor telefon, alamat, jenis sekolah, jenis permis. Itu tuan-tuan print. Dekat situ ada button print, tuan-tuan boleh print kat situ. Yang pertama. Yang kedua, kertas pertimbangan permohonan peruntukan khas yang tuan-tuan download tadi. Ya. Yang kedua, kertas pertimbangan. Yang ketiga, lampiran gambar cadangan projek. Gambar selari dengan projek yang dimohon. Contohnya, tuan-tuan nak mohon bantu selenggara bumbung. Tuan-tuan kena letakkan gambar bumbung yang nak dibaiki.
Kira pandai lah. Kalau tu lagi. Kan tak betul. Salahuddin. Okey, boleh dengar tak? Dah boleh dengar dah. Okey, yang ke berapa tadi? Tak dengar? Yang keempat Surat pelantikan kontraktor. Yang ketiga, lampiran gambar cadangan projek. Gambar selari dengan projek yang nak dimohon. Tuan-tuan boleh ambil gambar, contohnya tuan-tuan nak baiki bumbung. Tuan-tuan ambil gambar bumbung yang rosak tu dan nyatakan bumbung itu di mana. Bangunan sekolah, bangunan pejabat, bangunan kelas atau lain-lain. Okey, seterusnya yang keempat adalah surat pelantikan kontraktor. Tuan-tuan boleh melantik kontraktor yang berdaftar dengan CIDB. Bagaimana nak dapat senarai kontraktor CIDB? Tuan-tuan boleh Google di senarai kontraktor CIDB Negeri Perak, tuan-tuan boleh dapatkan di situ. Bagaimana nak melantik kontraktor? Okey, tuan-tuan kena buat satu mesyuarat jemaah pengurusan melantik kontraktor, contohnya kontraktor A untuk dilantik untuk membuat projek bumbung. Okey, seterusnya yang kelima, tuan-tuan kena dapatkan juga sebut harga daripada kontraktor tersebut. Bila tuan-tuan dah melantik, dah dapat dah skop projek yang nak dibuat, tuan-tuan kena buat kontraktor tersebut kena buat sebut harga. Sebut harga ni sebut harga yang detail lah. Contohnya dia nak baiki bumbung tadi, kita nak tahu berapa ukuran bumbung tersebut, berapa keluasan dan juga jenis apa bumbung yang digunakan. Okey, seterusnya yang keenam, sijil akuan pendaftaran CIDB. Bila tuan-tuan melantik kontraktor yang berdaftar dengan CIDB, dia ada satu sijil. Sijil itu adalah sijil akuan pendaftaran yang dia ada had tempoh dia. Tuan-tuan kena pastikan tempoh dia tidaklah yang terawal lah. Maknanya dia habis untuk hujung tahun ni pun kita boleh terima. Jangan contohnya bulan 5 kalau dia dah habis mati dia punya sijil dia, tuan-tuan tak boleh lantiklah kontraktor tu. Cari kontraktor yang dia punya sijil dia sampai bulan 12 sekurang-kurangnya. Okey, seterusnya yang ketujuh, penyata akaun institusi, iaitu 3 salinan yang terkini. Kalau yang terkini sekarang bulan 4, tuan-tuan boleh kepilkan salinan akaun pada bulan 3, bulan Mac. Okey, sekiranya penama akaun bank institusi tidak selari dengan nama institusi, institusi perlu mengemukakan surat pengesahan maklumat institusi. Pun 3 salinan kita minta. Contohnya sekolah rendah agama rakyat Muhammadiyah. Okey, itu nama sekolah dia. Tapi dalam penyata akaun dia Yayasan Muhammadiyah. Itu kita tak boleh terima. Tuan-tuan kena buat satu surat pengesahan. Yang mana surat pengesahan ni kita akan bagi contoh kepada Jaib. Nanti Jaib akan bagilah. Cikgu Naimah akan bagi contoh-contoh surat. Okey, seterusnya yang ke-8, dokumen sokongan. Dokumen sokongan ni jika ada, contohnya laporan dari pihak berkuasa, PDRM, Jabatan Bomba, JKR, Kementerian Kesihatan dan seumpamanya. Contohnya, sekolah tuan-tuan diperiksa oleh bomba, perlukan pencegahan kebakaran. Tuan-tuan boleh dapatkan surat tersebut untuk kita sebagai dokumen sokongan untuk permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang ke-9, ini tidak melibatkan tuan-tuan. Okey, seterusnya. Yang kedua, semua institusi tidak dibenarkan melaksanakan projek sehingga memperoleh kelulusan secara bertulis. Maknanya jika duit dah masuk, kira dia DIFP kepada sekolah,
tapi kelulusan projek tidak lagi dibagi oleh pihak JAKIM, tuan-tuan tidak boleh lagi melaksanakan projek sehingga kelulusan skop diberi oleh pihak JAKIM. Okey, yang ketiga, semua institusi tidak boleh menukar skop projek tanpa kebenaran. Jika tuan-tuan dah mohon untuk baiki bumbung, tiba-tiba dah masuk duit, tuan-tuan nak tukar kepada lantai. Itu tidak boleh. Kecuali jika ada berlaku bencana. Contohnya, tuan-tuan mohon bumbung. Tuan-tuan mohon lantai. Contohnya, membaiki lantai. Tiba-tiba ada bencana, berlaku ribut, bumbung tercabut. Itu tuan-tuan boleh untuk kami bagi kebenaran untuk tukar skop. Kes seterusnya yang keempat, sebarang kemusykilan boleh rujuk pemegang taruh ataupun jaib. Boleh rujuk Cikgu Naimah, dia dah pakar, dan juga Wan Sulaiman, dia dah pakar dah mengenai apa sahaja soalan-soalan mengenai bantuan selenggara dan naik taraf. Okey, yang terakhir, yang kelima, JAKIM tidak akan dan tidak akan pernah melantik mana-mana individu atau mana-mana organisasi atau mana-mana kontraktor bagi tujuan pelaksanaan projek selenggara dan naik taraf. Ini tertakluk juga JAKIM dan juga JAIB. Kami tidak melantik mana-mana kontraktor. Sekiranya ada kontraktor yang datang ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan mengatakan ini dilantik, kami dilantik oleh pihak JAKIM ataupun pihak JAIB ataupun individu ke saya ke melantik, tuan-tuan boleh buat laporan polis nama kontraktor tersebut. Sebab kami takkan melantik dan tidak boleh melantik mana-mana. Tuan-tuan yang mencari kontraktor sendiri. Okey, seterusnya saya rasa taklimat saya setakat ini. Mungkin ada sesi soal jawab. Mungkin soal jawab inilah yang panjang. Okey, kertas pertimbangan permohonan. Tuan-tuan boleh lihat yang mana tuan-tuan dah download tu. Ini contoh kertas pertimbangan. Daripada nombor 1, nombor 2, scroll lagi Rustia, nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 5. Jangan usik apa-apa. Ini kita dah buat untuk tuan-tuan. Cuma tuan-tuan kena tanda tangan pada yang ke-6. Disediakan oleh itu, okey, itu ditandatangani oleh guru besar cikgu. Kalau di Perak. Ya, guru besar. Okey, guru besar yang akan tanda tangan dan juga berserta cop dan juga tarikh. Yang ketujuh ialah show ataupun ulasan daripada pemegang taruh. Inilah yang akan disokong ataupun tidak disokong. Kalau disokong, cikgu akan sokonglah. Kalau tidak disokong, cikgu akan nyatakanlah kenapa sekolah ini tidak disokong permohonan. Okey, yang ke-8 ini diluluskan oleh pihak JAKIM. Seterusnya lampiran gambar. Ini lampiran gambar tadi ya. Tuan-tuan kena letakkan gambar apa projek yang tuan-tuan nak mohon dan perkara tu. Itu yang sangat penting. Sebab kami di sini kami tak tahu, jawatan kuasa teknikal tak tahu bagaimana keadaan sekolah tuan-tuan. Jadi kami sangat, gambar yang tuan-tuan lampirkan ini sangat-sangat membantu. Sekiranya tuan-tuan tidak menyatakan apa-apa yang perlu dilampirkan di sini, so kami tak tahu apa benda yang tuan-tuan nak baiki. Jadi kalau tuan-tuan nak baiki bumbung, tuan-tuan tulis perkara itu adalah selenggara bumbung di kelas A, selenggara bumbung di kelas B ataupun lain-lain lah. Untuk show tu Ustaz. Ya, bahagian show itu adalah Jabatan Agama Islam Perak. Itu yang akan diisi. Tuan-tuan tak perlu isi, guru-guru besar tak perlu isi.
Guru-guru besar hanya isi sampai nombor 6 tu sahaja. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. Jika ada persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya daripada Serat Hashimiah Pekalan Au Taiping. Macam masalah utama sekolah saya memang bumbung. Tapi bumbung tu dia melibatkan bumbung pejabat yang memang selalu kalau hujan memang akan bocor dalam pejabat dan juga dalam kelas tadika Islam. Sebab di sekolah ada tadika Islam sekali. Tapi kalau nak baik pulih untuk bumbung sahaja, memang dia agak sukar sebab daripada bangunan tu asalnya adalah bangunan surau yang dijadikan sekolah agama. Jadinya kalau macam kami yang dah berbincang sebelum ni, untuk runtuhkan orang kata dia boleh tak macam ni, maksudnya runtuhkan bangunan tu dan naik yang baru, macam tu boleh ke? Naik bangunan baru Ustazah? Bukan, maksudnya bangunan surau tu kekal yang ada, cuma bangunan yang menyebabkan bumbung selalu bocor tu, dia punya sambungan bumbung antara bangunan lama surau ke bangunan baru yang dijadikan kelas tadika Islam pejabat, dia jadi air akan jadi mengalir ikut tepi laluan daripada surau ke bangunan baru tu. Dia punya, saya tak faham sebab saya pergi sekolah tu dah macam tu. Saya tak faham dia orang sambung perabung tu apa semua macam mana. Jadi cara dia sekarang sebab kontraktor dah datang tengok dah hari tu. Dia kata kaedah dia memang kita terpaksa buang bumbung dan buang bangunan, naik balik satu bangunan yang baru lah kena bercantum dengan bangunan lama yang surau tu. Surau bangunan tu hak surau ke hak sekolah Ustazah? Dah jadi sekolah dah lah, Okey, kalau dah jadi sekolah, kita nak minta satu surat kebenaran lah daripada pihak surau mengatakan bangunan tu di hak sekolah. Dan memang dalam warta dah Cik Saludin, Tuan Saludin memang dah dalam warta dah. Kalau ada masa permohonan nanti dokumen nanti Ustazah kepilkan surat tu. Ya. Okey. Maksudnya permohonan untuk runtuh bangunan dan naik sekali dengan bumbung tu boleh lah. Runtuh bangunan tak boleh. Kita hanya boleh selenggara bumbung sahaja. Sebab kita takut kos dia tinggi. Sebab kita bagi kos untuk selenggara ni adalah 70,000 sahaja. Okey. Dicadangkan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Waalaikumsalam. Sekolah saya baru lepas buat pembinaan penambahan kelas baru. Jadi penambahan kelas baru tu dibuat berdasarkan saya dapat peruntukan daripada MAIP 7,000, kemudian saya kutip dana daripada ibu bapa dan orang ramai lah. Jadi sekolah saya, kelas yang saya bina sekarang ni masih lagi tak siap sebab saya buat tu sebelah dia hanya dinaikkan batas kerat dan jaring sahaja. Kemudian pintu tak ada. Jadi kat sini saya lepas tu apabila hujan terlalu lebat, air akan masuk di sebelah jaring tu lah. Jadi menyebabkan meja-meja habis semua basah lah tepi-tepi tu. Jadi baru je siap bangunan kelas baru saya tu. Saya nak tanya macam mana peruntukan yang saya nak buat tu. Boleh ke saya nak buat untuk tambah pintu yang masih tak ada, lepas tu ada ruang lagi. Dia jadi macam dewan yang tak berpintu tu. Dia jadi macam tu. Tapi saya boleh guna kelas tu untuk saya mengajar. Dan satu lagi, bangunan yang lama tu, dia ada tingkap kaca yang dah lama. Yang dia orang letak tu, tingkap tu dia tak boleh buka. Dia memang permanent duduk dekat situ. Memang terbuka lah. Kemudian tingkap tu sekarang, cermin-cermin tu kadang ada kala sesekali dia jatuh daripada atas. Jadi kami tak boleh nak cuci, tak boleh nak apa sebab dia tinggi kan. Jadi saya kau boleh nak mohon peruntukan tu untuk bina balik tingkap lah. Sebab nampak tu macam dok escape lah. Macam mana caranya tu Ustaz? Okey, yang pertama nak siapkan bangunan. Betul Ya, betul. Yang kedua masalah tingkap.
Ya, betul. Okey, kita bagi pertamanya macam Cikgu Naimah kata tadi, keutamaan yang kita bagi adalah pertama adalah pendawaian. Okey. Yang kedua adalah bumbung ataupun Ya. dan yang ketiga adalah kerangka. Yang keempat adalah pencegahan kebakaran. Okey. Oh. Ketiga-tiga ni macam mana sekolah Ustazah? Dah okey ke belum? Pendawaian tu masih ada lah sebab kadang-kadang bila Okey, kalau ada pendawaian, Ustazah mohon pendawaian dulu. dia tak boleh mohon sekaligus ya. Tak boleh Ustazah sebab kita nak bahagikan dengan banyak sekolah. So kita utamakan dulu pendawaian, bumbung dan juga kerangka. Pencegahan kebakaran. Macam bangunan tak siap, kita tak boleh bagi Ustazah. Nanti JAKIM akan terlibat mengatakan bangunan tak siap, kita tak boleh bagi. Ini adalah bantuan selenggara dan baik pulih, bukan bangunan yang tak siap Ustazah Okey, maaf Ustaz. Sebab saya masuk tadi tak boleh nak buka suara. Jadi saya tak dapat penerangan daripada awal. Okey, terima kasih Ustaz, baru saya faham. Okey. Kod sekolah Ustazah berapa? AYQ 1005. Sekolah Okey. Selalu Anak Manjung. Manjung Ya. Okey. Seterusnya ada soalan lain? Salahuddin boleh saya ni? Boleh. Untuk Gila tak boleh. macam kes sekolah tadi, boleh cuba mohon untuk Maib Ustazah yang daripada Manjung tu. Sebab yang untuk JAKIM ni kita cuba fokuskan yang kita nak fokuskan untuk bumbung, pendawaian elektrik dan kerangka dan juga keselamatan dah. Tapi yang lain-lain Pencegahan kebakaran boleh. Dan juga tandas. Ya. Tandas boleh. Ya. Untuk Itu tandas yang boleh juga ya? Itu yang last sekali tandas. Tapi kita utamakan yang 3 tu dulu. Pendawaian lah. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Saya daripada Serat Al-Ulum. AYQ 8071. Di sini saya nak tanya, boleh tak Encik jelaskan tentang fokus keselamatan macam mana? Itu saja. Keselamatan itu adalah pertamanya adalah pencegahan kebakaran. Kalau ada fire hose rail, kalau belum ada boleh mohon. Alat pemadam api itu adalah salah satu keselamatan. Pendawaian juga adalah termasuk dalam keselamatan. Kalau pendawaian tu sekolah itu dah 20 tahun tak pernah tukar pendawaian, tuan-tuan boleh mohon. Sebab kita tak nak ada pita lintas yang mana berlaku baru-baru ini di daerah Tapah, daerah lama saya dulu, dah terbakar sekolah. Itu adalah salah satu contoh yang kita boleh ambil iktibar lah. Jadi kita utamakan dulu pendawaian sekiranya sekolah tuan-tuan memerlukan. Yang lain-lain tu jangan mohon lagi. Mungkin kita boleh mohon tahun depan ataupun mohon dengan Majlis Agama Islam sebagaimana cikgu maklumkan tadi. Ustaz, saya nak tanya, maksudnya kalau pendawaian sekolah kita tu dah lama tak pernah bertukar, maksudnya kita bolehlah mohon untuk buat pendawaian baru? Ya, boleh Ustazah. Itu diutamakan. Tapi tidak melebihi lah 70,000 tadi tu yang dicadangkan. Okey, boleh. Maksudnya boleh mohon lah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Saya dari SAR Adiniyah Tanjung Medan 8017. Kalau nak ganti tiang yang dah mereput boleh ke? Yang keutamaan yang kami bagi tadi tu dah okey dah ke sekolah Ustazah? Ustazah? Ustazah lain tak clear kot. Maaf Ustaz, saya nak tanya lagi sekali tentang pendawaian ni. Kita Hello?
Ya, teruskan. Saya nak Saya dengar. tanya mengenai pendawaian tadi, masa kita nak memohon tu, kita kena cari dulu orang yang kontraktor yang nak buat pendawaian tu, maksudnya sebut harga semualah sekali. Ya, betul. Dan Maksudnya kena, pastikan kontraktor tu dia ada mechanical, electrical jika nak buat pendawaian. maksudnya isi borang tu semua melalui daripada sempeni saja. Sebab saya awal tadi saya tak dengar taklimat tadi. Betul. Ustazah boleh tengok share tak tu perkara-perkara yang perlu diberi perhatian? Boleh ada nampak tak? Okey. Itulah dokumen-dokumen yang kami perlukan semasa membuat permohonan. Ada 7 item ataupun 8 item dokumen tersebut ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, contoh mechanical, electrical. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini ya. Nampak tak? Dia punya kod dia ME. Ini kontraktor. Tuan-tuan kena pastikan ada ME jika dia buat pendawaian. Boleh nampak tak? Kod. Kat mana Dia Ustaz? punya Kategori tu ada ME. Nampak tak? Sekejap Mana? Kat mana Ustaz Salahuddin? Saya share dekat video saya. Oh, kita buka video balik ke? Video saya. Nampak tak? Kamera saya. Nampak tak? yang ME tu. Yang ME, ada ME. Nampak tak ME? Maksudnya Ada syarikat. mechanical, electrical dekat situ. Pastikan syarikat. kontraktor dia ada kod ME baru dia boleh buat pendawaian. Okey. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum. Ustaz, Ya. saya punya sekolah tu dia punya tiang dah reput, jadi gelegar tu dah jadi lembik. Saya risaulah juga tu. Bahagian itu je yang rosak. Sebab sebelum KP hari tu ada diorang baik, tapi tiang tu diorang tak ganti. Diorang sebab tiang tu tiang kayu, dia tampal-tampal aja. Jadi dia dah mereput. Kalau Ustazah kat mana Sekolah saya dekat dekat Parit. Parit. Yang lain elok. Assalamualaikum. Ustazah, sekolah Ustazah tu bangunan sendiri ke? Bangunan sendiri. Dia dua tingkat. 2 tingkat. Berapa tahun dah sekolah tu? Dekat daerah Parit. Tak, soalan saya berapa tahun dah sekolah tu? Berapa tahun dah. Dalam 20 tahun lah. Tapi selalu ada buat tahun hari tu ada perbaikan. Ustazah boleh mohon. Okay. Nanti Jatuh Kuasa Teknikal akan lihatlah macam mana. Tahu man, barang. Kereta baru je barang sampai. Mohon yang lain tolong mute barang sampai apa semua tu. Apa barang? Minta maaf saya AYR macam 2004. Sekejap ya. AYR 2004 dia ada tanya. Perlu lagi ke mohon untuk tahun ni kan? Saya nak tanya, AYR ni pernah dapat peruntukan tahun lepas ke di bawah bajet JAKIM 2004 tu? AYR 2004. Hello. Ada kena ni. AYR 2004. Tolong respon. Ustaz, sini AYQ Ustaz, AYR tak masuk sini. Ada, dalam chat ada AYR 2004. Ya? Oh, ada tulis. Pun ada. Jadi saya rasa mungkin Jaid Perak boleh keluarkan kod yang mana yang tak berkenaan sebab dia untuk kafar sahaja.
Jadi yang AYR 2006-2004 tu boleh refer dengan Cikgu Naimah di belakang tabir lah kata. Ataupun dengan Ustaz Wan. Ini untuk kafar sahaja. Minta maaf. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. 70,000 yang dinyatakan oleh Haji Saifuddin tadi ni, dianya adalah orang kata cadangan, saranan. Okey, mohon 70,000 ke bawah. Bukannya dapat 70,000 ataupun bukannya sekolah antum tu diperuntukkan sampai 70,000. Bukan. Okey. Disyorkan 70,000 ke bawah. Kalau kata kos tu tinggi melebihi 70,000, okey tak ada masalah. Boleh. Okey. Tapi kalau kata contoh kontraktor kata pendawaian okey sebab baru tukar bumbung kita hanya tampan yang bocor-bocor saja, jumlah keseluruhan 12,000. 12,000 lah sahaja yang anda kena mohon. Janganlah mohon lebih. Okey? Sebab ada sekolah yang mungkin peruntukan dia perlukan lebih daripada 70. Kalau semua nak 70, memang tak cukup duit kita. Okey, kita jangan tamak. InsyaAllah ada rezeki, ada tahun depan boleh lagi. Boleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Ahmadiyah Pelepaku, AYQ 1007. Okey, ni nak tanya, kalaulah yang rosak tu banyak macam raka bumbung tu dan tian dan delay reput, macam mana tu? Yang mana satu yang Masuk Ustazah rangka bumbung dengan pendawaian elektrik ya? di makanan. Pendawaian pun sama. Okey, boleh mohon Ustazah. Semua dah yang macam delay reput sikit. Okay. Ya, betul. Boleh mohon. Okey, terima kasih ya. Tapi tak semua dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, peruntukan ini hanyalah berbentuk bantuan. Dalam erti kata lain, kalau JAKIM tak sediakan peruntukan ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu buat juga hubungan pendawaian tu. Nak pakai duit mana? Pakai duit mana? Kalau JAKIM tak ada peruntukan ini, nak pakai duit mana? Jadi inilah kita membantu sebenarnya meringankan beban. Tak cukup, kena tambah. Contoh, memang dalam taklimat dinyatakan, disarankan, dicadangkan, disyorkan mohon 70,000 ke bawah. Sekali bila kita lihat nanti Jawatankuasa Induk dia putuskan hanya lulus 40,000 sahaja. Jadi selebihnya tuan-tuan kena tambah sendirilah. Okey. Maknanya kami bukan menjanjikan 70,000. Benda ni direkod ni. Ustaz, saya nak tanya lagi satu soalan. Kalau macam tadi bila kita dah repair bumbung, dia melibatkan sekali dengan pendawaian. Adakah perlukan 2 lesen daripada kontraktor? Sebab kalau CIDB memang dah ada dah untuk yang bumbung. Tapi kalau dia melibatkan untuk buat balik pendawaian, macam mana Ustaz? Pilih 2 kontraktor lah. Kalau kontraktor tu dia ada dua-dua, dia boleh buat pendawaian, dia boleh buat bumbung, itu tak ada masalah. Boleh lantik satu kontraktor. Tapi sekiranya dia hanya boleh buat bumbung sahaja, pendawaian dia tak boleh buat, Ustazah boleh lantik kontraktor yang kedua untuk buat pendawaian sahaja. Boleh Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya di dalam chat tu, tolong tanya guna mikrofon ni sebab kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang lain ni dia tak baca pun chat tu. Jadi mungkin maklumat tu terhad. Tolong share di sini ataupun gunakan mikrofon untuk bercakap. Semua boleh cakap kan? Boleh tanya direct. Kita bagi masa sampai pukul selesai. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan peruntukan ni, biasanya kalau nak luluskan pun biasa hujung tahun kan. Maknanya kalau kita nak mulakan projek pun mungkin tahun depan ataupun hujung tahun lah. Okey, jadi kita buat sebuah harga sekarang. Jadi kita faham keadaan sekarang ni, hardware barang akan meningkat setiap masa, setiap bulan. Itu macam mana pula? Dia dah buat sebuah harga, katalah dia buat sebuah harga 40,000. Untuk buat projek tahun depan ataupun hujung tahun nanti tu, selepas lulus, katalah dulu kita mohon 50,000 berdasarkan tu, kemudian diluluskan hanya 40,000. Kemudian nanti bila dah kita nak buat projek, untuk harga semasa, dah jadi 70,000. Isunya di situ Ustaz. Macam mana Assalamualaikum, terima kasih. Okey, waalaikumsalam. Okey, terima kasih Ustaz yang bertanya. Soalan saya, okey, kalau JAKIM tak bagi peruntukan ni, sekolah nak buat bila?
projek tu? Setelah diluluskan oleh JAIB lah. Tak, setelah soalan JAIB saya kalau memenangkan. tak ada pertukaran ni, kalau JAKIM tak sediakan pertukaran ni, sekolah nak buat juga projek tu kan? Nak buat bila? Kalau tak diluluskan, tak boleh nak buat lah. Kita hanya Tak, minta bukan tak diluluskan. peserta saja. Tak, soalan saya, kalau Aha. pertukaran ni tak ada, JAKIM tak bagi dan kami tak ada buat taklimat hari ni pun, sekolah nak buat projek tu. Maksud sekolah akan kumpul duit sendiri, betul? Okey, Betul. bila nak buat projek tu agak-agak? Kalau Bila misalnya dah cukup duit nanti? macam mana? Tak, soalan saya sekarang ni kalau JAKIM tak ada pertukaran, Ustaz akan buat projek yang Ustaz nak buat tu dengan cara Ustaz kumpul duit, betul tak? Ya, betul. Kumpul duit tu biasa berapa lama Ustaz boleh kumpul? Tahun? 2 bulan? 3 bulan? Kalau memang tak ada peruntukan pada JAKIM, memang kita tak akan buat lah. Okey. Jadi di sini Ustaz, kalau itu saya nak buat projek apa tu, kenapa saya boleh mak di sini? Kalau kami tak boleh bagi penuh untuk Ustaz buat projek tu, kami tak bagi teruslah senang. Kalau bagi sikit Ustaz tak mampu buat, betul tak? Dia akan menyusahkan nanti. Projek apa saya nak buat tu? Cadangnya bumbung lah. Bumbung. Okey, kalau kita bumbung Ustaz, dia macam ni. Yang kata amount kami bagi ni bukan amount yang orang kata mesti ikut yang apa yang dimohon oleh sekolah. Kita dah ada rate dia dah Ustaz, dah ada kadar dia dah. Kadang-kadang jenis yang sama. Contoh bumbung metal deck contohnya kan. Okey, beza dia adalah keluasan je. Tapi sekolah-sekolah di Perak ni lebih kurang je bangunan dia. Lebih kurang je. Walaupun dia beroperasi dalam taman sekalipun, lebih kurang je dia punya saiz bangunan dia. Jadi kita dah tahu dah anggaran dia berapa, insya-Allah kita akan bantu, kita akan bagi yang orang kata tak menyukarkan sekolah. Boleh Ustaz Dan Ustaz, kalau kata pertukaran dapat pada tahun ujung tahun, itu rasanya mungkin yang dulu-dulu kot. Kali ini kita bagi awal Ustaz, insya-Allah. Okey. Satu lagi, Cikgu Naimah, tolong tengok Cikgu Naimah dekat chat tu, sekolah-sekolah yang tak mohon sekali dengan tim pondok tahfiz hari tu, Cikgu Naimah tolong kata diorang. Sebab ni sesi hari ni ada sesi untuk kafar sahaja. Kalau saya minta tolong jasa baik Cikgu Naimah tolong keluarkan mereka. Saya minta maaf lah kalau sekolah-sekolah terasa, saya minta maaf sebab kita bagi untuk kafar sahaja. Sebab kita dah bagi platform hari tu untuk tahfiz pondok. Patut antum manfaatkan lah. Kita buat sistem yang sama online juga. Okey, kita bagi peluang dan ruang kepada sahabat-sahabat kafar dulu hari ni. Minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum Tuan. Yang chat tu tolong tanya di sini, jangan chat. Kakak ni rakan-rakan saya di sini tak respon yang di chat. Assalamualaikum Tuan. Soalan saya, kalau kita buat permohonan untuk pendawaian tu, dekat kertas pertimbangan tu, bahagian lampiran gambar tu kita nak lampirkan gambar yang macam mana ya? Okey, untuk gambar, tuan-tuan boleh kalau nak upgrade kepada one page kepada three page, boleh ambil gambar yang dia punya board dia tu, box apa? DB box dia tu. Saya ambil gambar dia tu, kita nak tengok keadaan DB box yang apa ni nak dibaiki itulah. Dan sekiranya ada wire-wire yang dah orang kata uzur, Ustazah boleh ambil juga gambar tu sebab kami nak tunjukkan kepada jawatan kuasa teknikal. Inilah rupa pendawaian yang akan dibuat di baik pilih. Ya? Boleh Ustazah? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Teruskan je. Assalamualaikum Ustaz. Saya yang hantar kat chat tadi. Yang kalau nak buat pendawaian elektrik, bangunan sekolah dah 20 tahun lebih. Dia perlukan status tanah ke tak? Status tanah masih wakaf persendirian. wakaf sendiri tu berdaftar tak dengan Majlis Agama? Tak. Kalau tak daftar, macam mana Ustazah kata tu wakaf sendirian? Dia sekarang ni kalau wakaf wajib berdaftar dengan Majlis Agama sebagai bukti. Ya, saya tahu yang tu Ustaz. Tapi dalam surat arwah tu dah meninggal. Jadi masih nama arwah lagi lah. Okey Ustazah, saya faham keadaan Ustazah.
Okey, yang pertama sekali Ustazah kena uruskan dahulu tentang permohonan untuk mendaftar sebagai wakaf tadi tu. Okey, sebab kita tak mahu, kita ada pengalaman dah sebelum ni. Di mana bila kita bagi bantuan peruntukan, tiba-tiba anak ataupun pewaris tu dia ambil balik tanah tu Ustazah. Jadi Ustazah akan dihalau nanti. Ni benda ni realiti berlaku tau. Ini untuk tahfiz pondok dah kena halau dah. Kafar belum lagi lah. Kalau ni kita janganlah minta berlaku kan. Tapi elok daftar. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah daftar, kawan-kawan dia dah ada borang, dia dah ada tau. Sertakan bukti permohonan untuk mendaftar wakaf tadi tu. Okey. Jadi dalam kes ni Ustazah, boleh tak ada masalah untuk mohon pendawaian walaupun dalam status wakaf. Tapi mestilah wakaf tu wakaf yang legal, bukan illegal. Okey? Nanti boleh tanya Cikgu Naimah macam mana nak uruskan benda ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya. Ya, silakan Ustaz. Ustaz, saya daripada Serah Kafar Darul Ulum Air Putih. Ya, teruskan. Saya nak tanya, sekolah saya ada masalah, memang sekolah retak dan tak selamat diduduki. Baru ni JKR ada datang dalam 2 tahun lah, dalam 2 tahun macam tu JKR ada datang buat pemeriksaan dan dia orang bagi tahu yang sekolah kami memang tak selamat diduduki lah. Lepas tu kalau saya rasa kalau saya nak mohon dekat ni pun memang saya rasa tak dapat lah kan, sebab kalau ikutkan dia orang suruh buat satu sekolah tu. Dia orang suruh buat semula sekolah tu. Tu macam mana Ustaz? Saluran mana yang kami nak kena pergi? Ustazah, kod sekolah Ustazah apa? AYQ 6035. Sekolah kat mana? Serah Darul Ulum Air Putih, Taiping, Simpang Taiping. Simpang Taiping. Okay, InsyaAllah kita cuba tengok ni macam mana. Tapi boleh dah cuba mohon ya. Sekali lagi untuk makluman guru-guru besar yang ingin bertanya ataupun daripada siapa nak bertanya, tolong tanya guna mikrofon ya, jangan chat ya. Sebab kita nak maklumat ni sampai semua orang dengar. Kalau saya bercakap, kami respon bercakap, kalau dia bercakap, semua orang dengar. Kalau chat ni tak semua orang baca ya. Assalamualaikum Tuan. Saya dari Serah Air Kuning. Teruskan Zaza. Okay. Air Kuning, Tapah. Tak, Air Kuning Taiping. Oh, Air Kuning Taiping. Okey, teruskan. Saya sekolah saya ni, dia peparitan memang out Ustaz. Kalau tandas, kalau hujan, air dia naik sampai ke jamban. Jadinya perlu tak saya mohon tandas sekali? Untuk baik pulih ke ataupun kita buat tandas yang baru? Okey, Ustazah, tentang banjir ni. Banjir ni Ustazah, memang adalah keutamaan kita. Ya. Okey. Kalau kes banjir ni, okey, Ustazah boleh mohon. Saya nak buat apa? Nak buat longkang besar ke? Tak ada longkang langsung, longkang besar tak ada. Bila air hujan, dia mati dekat situ. Okey. Ustazah, kes Ustazah ni, Ustazah bagi gambar bukti banjir. Okey. Kemudian buat longkang besar tu dalam kawasan sekolah. Ya? Ya, baik-baik. Lepas tu tandas tu macam mana? Saya pun kena mohon dalam list juga ke, Tuan? Ya, Ustazah. Okey, baik. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha dari Madrasah Al-Khairiyah Temu. Ustaz tadi ada maklumkan tentang bantuan termasuk kerangka. Kerangka tu maksudnya macam mana ya? Kerangka bumbung tu Ustazah tengok dekat sebelum kita letak zinc tu kan dia ada kerangka, kayu sama ada kayu ataupun besi. Oh okey, kerangka bumbung. Okey, yang kedua, sekolah saya ni usia dah lebih 20 tahun. Memang ada masalah pada bumbung, siling dengan pendawaian.
boleh buat permohonan untuk 3 item ni ke? Boleh. Mohon Ustazah. Okey, itu saja. Balik tengok kerangka tu macam mana ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Saya dari Sar Asyakirin. Dulu sekolah saya tu sebelah kinti tu kena ribut. Tapi kami dah repair. Boleh buat permohonan lagi tak? Sebab pakai duit bank, duit sekolah lah. Tak kutip pun. Jadi saya nak kami cover balik lah duit tu. Yelah kalau boleh, kalau tak boleh. Okey Ustazah. Saya ni Ustazah. Tuan-tuan dan perempuan, saya mohon sangat jasa baik tuan-tuan dan perempuan. Pertukan ini adalah untuk projek yang akan datang, bukan projek yang telah lalu. Itu saya kata pertukan ni kami nak membantu tuan-tuan dan perempuan. Kita dah perjuangkan pertukan ni bertahun-tahun tau. Kita cuba perjuangkan. Jadi yang lepas tu kita anggap dah sedekah menjariah kita pun. Boleh Ustazah ya? Kan ada yang buat loan Ustazah, buat loan kat personal loan kat bank. Ya, faham. Sebabnya kalau tunggu tu lambat sebab bendanya bahaya. Sebab dia pendawaian elektrik. Dah buat belum? Dah buat dah. Dalam 4,000 dah buat dah, je okey. kita buat. InsyaAllah. Sebab dia kena ribut. Kami dah report polis apa semua ada. Tapi tak mohon lah itu. Masa PKP tu. Tak apa sebab benda ni pun baru bagi tahu sekarang Ustazah, bukan yang betul dulu. Tahun ni baru ada. Okay? Ya. Yang lepas tu kita lepas lah Ustazah. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada AYQ 4081 Surah Suluhiyah, Kampung Serang Tengah, Kuala Kangsar. Sekolah saya ni kira memang uzur dah lama dan saya rasa saya dah mohon bantuan dalam tempoh 10 tahun lah tapi belum rezeki lagi nak dapat. Cumanya dalam 2 tahun sudah penyelia ada datang. Memang saya tunjuklah permohonan saya kan. Memang untuk roboh dan bina semula. Bangunan memang bangunan lama, reput, pendawaian pun teruk lah. Waktu penyelia datang tu pun kira elektrik ni on off, asyik jatuh je sebab kita tahu keselamatan budak dan memang kata penyelia untuk kalau kita minta bangunan susahlah juga sebab kos permohonan saya tu macam dalam 200,000 kan. Jadi buat dalam masa terdekat tu dia suruh saya mohon. Okey, jadi sekarang saya nak minta apa Zah? Ya? Nak minta apa ni? Itulah sebab saya dengar taklimat ni bantuan daripada pendawaian. Okey, jadi pendawaian nak mohon pendawaian lah. Okey, boleh Zah, boleh mohon pendawaian. Okay. Cumanya dah halang ni saya nak tanya terus lah kan. Jadi untuk pendawaian tahun lepas saya mohon lulus. Okey, tahun lepas mohon dengan siapa tu? Daripada Jaib lah. Jaib. Tapi masalahnya saya tak boleh nak teruskan sebab memang duit tu dah ada. Cuma kalau kita jalankan projek, bangunan tu memang orang kata tunggu masa nak runtuh je. Sebab memang dinding memang reput, anak-anak teruk, memang teruk. Dan lepas dah lulus duit tu, duit daripada 10,000 dapat daripada Jaib tu, kira saya mohon lagi. Cumanya kali ni terfikir nak hantar ke orang besar lagi lah, menteri besar, ahli parlimen. Dan yang terakhir saya mohon dekat Menteri Agama. Menteri Agama tu kira dah nak buka sekolah lah. Cumanya Menteri Agama tu baru hantar bila? Dalam bulan 3 baru ni. Aduh. Sebab kita dah hantar ke Parlimen Kuala Kangsar ni, kata dah lulus tapi tak ada pun maksudnya maklum balas daripada diorang. Diorang hanya cakap mulut je kan. Okey Ustazah. Okey, saya guide Ustazah. Yang pertama Ustazah, buat surat kepada pejabat khidmat masyarakat ahli parlimen Kuala Kangsar begitu. Okey.
katakan ke demo, kata awak tak terima pun lagi surat dia. Hanya kabar mulut je. Okey. Luar Perak kat dah. Okey. Dan seterusnya, Ustaz. Okey, dari situ. Sabar dulu. Kemudian, yang dekat Menteri Agama tu dah hantar dah. Dah hantar dan dalam tempoh Ramadan ni, Jabatan Pembangunan datang daripada ICU lah. ICU datang. Jadi saya tanya, diorang ni datang daripada mana? Sebab permohonan ni daripada 3. Saya mohon pada ahli parlimen kepada. Tak apa. Kemudian dia kata apa? Dia kata diorang datang daripada Menteri Agama. Okey, betul. Memang kita ada channelkan. Kalau nak bina baru ni, kita ada channelkan kepada sana. Kalau tidak, kalau dekat Selenggara ni, dia akan channel ke sini. Memang saya dah beritahu itu. Okey, kalau tak ingat nama sekolah apa. Okey, Ustazah. Jadi ICU akan ambil projek kereta isu ni. Okey. Jadi di sini yang untuk pendawaian tu ibu hold dulu. Bukan apa, takut nanti tu ICU pun dia sponsor juga untuk pendawaian. Ya. Jadi sekarang berapa blok ni? Okey, untuk satu bangunan je. Cumanya nak cerita. Waktu ICU datang, kira kami untuk pembukaan sekolah yang baru ni, kami semua dah pindah ke surau. Sebab memang bangunan tu memang tak boleh guna langsung. Elektrik pun dah tak ada. Dia nak buat baru, betul tak? Kira jadi soalan dia, Saudara tetap peruntukan ni, Saudara nak guna peruntukan ni untuk apa? Yang peruntukan JAKIM ni? Kira kat sini sebab saya diarahkan masuk mesyuarat, jadi saya masuk je lah. Saya dah faham dah lah. Saya dah faham, jadi taklimat hari ni untuk mohon peruntukan. Okey, baik. Terima kasih. Kalau dah macam contoh jabatan ICU tu datang, orang ICU tu datang, adakah benda tu dah lulus ke belum lagi? Okey, Ustazah. Ustazah ada nombor dia? Yang untuk orang ICU tu adalah dia ada. Ustazah berhubung dengan dia, okey, dapatkan surat hitam putih, kalau boleh projek tu mula segera, kalau boleh sebelum PRU, okey? Okey, Ustazah? Okey. Terima kasih berkongsi dengan kami, Ustazah. Kami yang dapat penggunaan baru. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Sekolah Al-Akhlasiah Jalan Malaya. Saya nak tanya, kalau sekolah saya ni menumpang bangunan surau, boleh tak kalau sekolah saya buat permohonan pendawaian? Sebab selama 30 tahun saya mengajar kat sini memang tak pernah buat lah. Hello? Okey, Ustazah mohon surat kebenaran menggunakan surau untuk kelas kafar. Kepilkan sekali surat tu nanti masa buat permohonan. Okey. Okey. Seterusnya. Salam. Ya Tuan. Saya nak tanya, nak mohon sistem pipe boleh ke? Sistem? Pipe. Sistem perpaipan. Elektrik pendawaian sekolah Ustaz okey dah? Bangunan okey, cuma pipe je dia amat-amat dahsyat kedua Irfan dia. Pencegahan kebakaran dah ada? Dah ada. Alat pemadam api dah cukup? Fire hose dah cukup? Dah cukup. Tandas dah okey? Tandas dah tak okey. Tandas tak okey, mohon tandas. Tu tak termasukkan sistem pipe ke tandas tu? Sistem pipe tu nak buat pipe apa? Ustaz nak buat apa pipe perpaipan tu? Maksudnya tempat wuduk ke, apa dia ke? Dia satu umum. Jalan. Sistem pipe tu Ustaz umum. Apa benda Ustaz nak buat? Dia sekali apa dekat tandas, tempat wuduk. Dua tu. Tandas lah tu. Okey, boleh Ustaz? Ustaz mohon Okey. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, saya punya bumbung sekolah tu dia ada bocor. Jadi boleh mohon ke untuk bumbung sekali dengan shilling semua? Okey, saya ulang Kita bagi keutamaan pertama pendawaian, kedua bumbung, ketiga kerangka, keempat pencegahan kebakaran dan kelima tandas. 5 item ni tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon. Saya ulangi, 5 item ini tuan-tuan boleh mohon. Boleh? Saya nak tanya,
sekolah saya tandasnya ada, cuma dia punya air pipe tu dia tak keluar. Tekanan air. Tanah ada, air tak keluar. Pasal apa? Tak keluar air ke? Tak banyak bil ke apa? Tak tahulah. Tapi bila panggil tu orang kontraktor tengok betul tekanan airnya lah. Jadi boleh Kalau tekanan angin, benda tu kontraktor lama dia tahu macam mana nak uruskan. Jangan cari kontraktor bumbung, takut dia tak tahu. Dia cari tukang pipe. Salah nah? Salah tak salah? Okey. Dia ibarat macam pergi kedai tayar tapi nak repair overhaul enjin, tak semua dia buat. Mula saya boleh mohon untuk bumbung dengan pipe tu macam mana? Saya tadi nak buat apa projek bumbung bocor, okey tak? Boleh mohon. Kalau dia kata boleh mohon. Dan pasal pipe tanah tadi pun kan, air tak keluar pun boleh lah Ustazah. Tapi isu dia kalau nak setakat angin tu, tak payahlah guna ni pun tak apa. Angin tu dia mudah je Ustazah. Tukar-tukar pipe kampung pun reti. Betul macam mana nak keluarkan angin dalam pipe tu. Boleh? Okey, baik Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Teruskan Ustazah. Ustaz, saya dari sekolah Cangkat Lara di Kamunting, Perak. Nak tanya, macam di surau saya, sekolah saya, bumbung bocor pertama. Kedua, tingkap sekolah saya, monyet selalu pecah masuk. Memang selalu kena ganti tingkap tu. Tingkap tu kategori, termasuk tak kategori bangunan? Naik taraf bangunan, tak masuk. Okey, Ustazah nak tanya sikit. Tingkap tu tingkap sliding ke tingkap nakor? Tingkap yang satu-satu apa yang nakor kot panggil yang RM45 sekeping tu. Hak tu nakor. Okey. Monyet masuk lah. Wah Ustaz, tak larat ganti dah. Pokok dia bola nanti Ustaz. Nak bagi tahu ni, kalau kita ganti cermin pun monyet masuk juga, dia pecahkan juga. Rugi kau. Nanti, betul tak? Kalau nak pasang pintu grill, grill untuk tingkap boleh ke? Grill ikut tingkap. Biasanya orang kalau tingkap jantung, buah jaring, tak bagi monyet ni, betul tak? Buah jaring lah. Assalamualaikum Ustaz. Tak maknanya tak boleh. Okey. Tapi kalau kita nak pasang grill, boleh juga Ustazah. Cuma Ustazah, kalau kata nak tingkap tu, dia boleh masuk dalam kelas ke monyet tu? Ya, monyet tu pergi sekolah juga Ustaz. Masuk kelas, keluar kelas, masuk bilik guru boleh. Budak tak wapi. Malu dia pun dengan monyet kata apa? Budak takut, budak jerit-jerit. Oh, budak takut. Okey lah. Monyet tu agresif Ustaz. Sungguh tak tipu ni. Okey, yang pertama, minta Jaib tolong kontak Jabatan Perhilitan Perak lah. Tolong kereta sikit ni. Jaib Perak, Cikgu Naimah punya tim tolong ni deal dengan Jabatan Perhilitan. Okey. Jadi Ustazah tak apa, insya-Allah kita akan ni. Tapi untuk kes ni elok ada jaring ni Ustazah. Cuba tengok mana yang lebih sesuai, jaring ataupun green. Ya. Okey baik. Boleh ni lah. Mohon dan tingkat tu sekali. Untuk kes ni sebab ni kes kita tahulah bila ada terlibat keselamatan pelajar ni. Jadi tingkat boleh lah. Ya, betul. Okey, baik. Kalau macam tu Ustaz, apa langkah prosedur saya kena buat untuk kontak dengan Perhilitan tu ke Jaib dia buat semua? Bukan Ustazah, Jaib. Tak sebut Ustazah, tak sebut Jaib. Ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Salam. Ustaz, saya nak tanya sikit. Macam ni. Sekolah saya AYQ 6075, Kampung Pasir, Kampung Teng. Okey, sekolah saya dah dapat bangunan baru. Maksudnya semua baru. Sistem pendawaian pun dah okey, pemadam. Okey, jadi tapi yang jadi masalahnya sekarang ni saya ambil air dari masjid di sebelah. Saya memang ambil air dari masjid sebelah lah, tumpang. Jadi saya boleh tak apply untuk sistem pempaipan yang baru? Maksudnya Okey. Sekolah ni dalam kawasan masjid ke luar kawasan masjid? Tak dengar Ustaz, sorry, tak clear. Sekolah ni dalam kawasan masjid ke luar kawasan masjid? Dia dalam pagar masjid lah, tapi dah diwakafkan kepada sekolah kami. Apa? Tapi bangunan yang lain lah. Bangunan lain lah. Bangunan lain. Okey. Jadi apa Ustaz dah guna air masjid tu lah? Masjid tak masih pakai kan? Tak dengar Ustaz, tak clear lah Ustaz. Tak, apa masalahnya guna air masjid? So sekarang masalahnya nak ada satu pipe yang sendiri dari sekolah lah, sebab senang kita Elektrik sana pun elektrik masjid kan? tak, elektrik sekolah. Kami dah ada main point sendiri. Meter sendiri? Kami dah ada meter sendiri semua. Okey, untuk pipe tu cuba tanya dengan Jabatan Bekalan Air Perak lah. Kami dah apply, maksudnya kami dah bagi tahulah, maksudnya dekat lab dekat ni lah, dekat Lembaga Air Perak semua. Sekiranya kalau saya mohon lagi sistem pembatikan, tiba-tiba datang pertukan, saya kena pulang tekan tak duit tu. Pembatikan pula dah baik. Okey. Ustazah, apa isu dia sekarang kalau guna masjid punya air kat masjid tu? Sebab kami tarik paip air tu panjang lah, maksudnya kadang-kadang dia bocor. Kami tarik daripada masjid tu, ada satu paip tu saya terpaksa buat tangki besar untuk pam air masuk naik ke atas. Kira kalau saya minta peruntukan, tiba-tiba dalam masa sama saya ada minta juga peruntukan daripada YB kat sini lah. Jadi kalau tiba-tiba saya dah minta dapat, lepas tu peruntukan dari YB pun dapat, saya kena pulangkan tak balik duit? Macam itulah maksud saya tu. Faham, saya faham. Macam ni. Kalau untuk yang JAKIM ni insyaAllah dapat. Okey. Better duit YB tu guna untuk tujuan lain lah. Boleh? Okey. Tu lah yang saya nak tanya tu. Maksudnya saya kena awal lah. Maksudnya berapa K tu saya kena bagi tahu dalam surat tu lah. Sebab apa pula permohonan Ustazah? Dah borang. Aduh, sebentar dah. Borang. Bukan borang Ustazah. Tak, bukan yang Ustaz bagi yang dalam tu lah. Maksudnya saya nak buat ni kontraktor yang buat Ustazah. Ya, betul. Jangan sebut harga. Okey, baik. Tak apa, Ustaz. Okey, terima kasih, Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Boleh tanya lagi perempuan yang lain dengan segan. Waalaikumsalam. Ustaz, saya daripada Serat Taufik, Kampung Pelaru Gading. Nak maklumkan pendawaian memang dah lebih 20 tahun lah. Kemudian dinding sekolah, dinding kelas sudah retak dan bocor lah, bumbung bocor kan. Jadi kalau nak buat permohonan tu perlu kepada JKR mengesahkan ke ataupun terus je mohon ambil gambar sebagai bukti ke macam mana? Tak perlu dah Ustazah. Ustazah boleh buat permohonan terus. Permohonan terus kan? Ambil gambar lah. Ambil gambar semua. Tapi pastikanlah dia janganlah banyak sangat sebab ada dua benda Ustazah nak mohon tu kan. Pendawaian dengan bumbung kan. Pendawaian bumbung, lepas tu dinding tu memang dah retak dah. Memang kalau ikut tak selamat lah. Kelas, bangunan kelas. Surau tak, ini yang kelas tu memang dinding tu dah nampak kesan retak. Kelas kafar kan? Kafar. Bukan sekolah agama.
Kafa AYQ 9012. KYQ. Okey, boleh Ustazah. Boleh, Okey. tak payah melalui JKR Ustazah. Tak Ustazah payah nak boleh pergi terus JKR. dia. Terus dimohon Lantik ya. kontraktor tu, yang kontraktor lantik tu suruh dia tengok sekolah Ustazah dan buat sebut harga Tak, syarat permohonan memang ada 2 item atau ke ataupun ada syarat tertentu ke Macam boleh mana? mohon? Macam mana? Syarat? Tadi kata nak minta bumbung, lepas tu dinding retak dan pendawaian kan. Jadi mungkin ada tetapkan syarat dia boleh ada 2 item macam yang mohon ke macam mana? Kita tengoklah contohnya, okey, kita dah bagi show tadi tidak melebihi ataupun kurang daripada 70,000 kan. Okey, sekiranya dia lebih, kita akan tertakluk kepada jawatan kuasa teknikal dan juga jawatan kuasa induk JAKIM lah akan meluluskan sama ada dia meluluskan bumbung ataupun apa tadi, pendawaian Pendawaian. Maknanya mohon je lah ya, bagi pihak sekolah mohon je. Mohon je. Kelulusan pihak JAKIM lah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Seterusnya. Saya dari AYQ 2102 Ustaz Imania. Sekolah saya tak ada kerosakan, cuma saya nak kepastian sekolah tu tengah-tengah padang. Daripada pagar besar nak ke kelas tu dia jauh. Kalau saya mohon bumbung untuk dekat luar kelas bahagian berjalan kaki tu boleh ke? Sebab kalau hujan lebat dia memang tangga tu licin sebab nak masuk ke kelas tu ada tangga dan tangga tu tinggi-tinggi. Boleh mohon ni ke atap bumbung untuk berjalan kaki bagi budak-budak duduk kat situ. Okey, 5 item yang saya sebutkan tadi. Cuba saya sebut. Bumbung tadi, bumbung. Yang pertama bumbung. Bumbung tu bumbung sekolah. Yang kedua pendawaian. Ketiga keselamatan dengan kerangka. So kerangka, okey. boleh ke Ustaz? Keempat pencegahan. Pencegahan kebakaran. Kelima kerangka. Tandas. Tandas. Ada tak bumbung laluan pejalan kaki saya sebut? Tak, pejalan kaki tu tak ada. Bumbung tu adalah tu nak tanya kepastian tu. Jangan Ustazah ambil bumbung tu kepada pejalan kaki. Bumbung tertakluk kepada bangunan sekolah. Kalau bumbung pejalan kaki, saya dah sebut dah pejalan kaki. Ustazah? Okey. Ustazah utamakan dulu 5 tu Okey, baik. Okey, terima kasih. Seterusnya. Assalamualaikum. Ustaz dengar tak? Ya. Tuan dengar tak? Saya daripada Surah Soleyah Geri AYQ 7019. Nak tanya kalau nak mohon repair atap lepas tu nak ambil borang tu melalui kat mana Ada Simpany ke? Saya dah sebutkan tadi, dalam Simpany boleh download dalam tu dan juga ada dokumen-dokumen yang kita perlukan. Ada 7 ataupun 8 item yang perlu nanti masa hantar permohonan. Lepas tu nak tanya sebab sekolah saya ni, saya surau tak ada. Saya menumpang dekat masjid lah kan. Surau yang masuk kat masjid tu. Kalau nak mohon surau tu boleh tak? Surau tak boleh sebab itu bangunan baru. Kita bagi tak boleh selenggara dan nak tanya tu kan. Cumanya nak repair bumbung lah. Sebab boleh. bumbung kesian kat budak sebab sekarang musim hujan lebat kan. Jadinya kalau ni tiri masuk dalam kelas lah jadi mengganggu budak nak belajar kan. Ya, betul-betul. Ganggu ustazah juga nak mengajar. Memanglah. Itulah nak mohon. Boleh ustazah, boleh mohon. Bumbung lah. Tu je lah. Lepas tu nak kena download borang kat dalam Simpany tu lah. Download borang tu, kertas pertimbangan tu, muka depan Simpany tu ustazah print. Lepas tu kepilkan nanti gambar-gambar permohonan, lantikan kontraktor, CIDB kontraktor, sijil dia dan yang saya sebutkan tadi tu lah. Nanti ustazah tengok senarai semak tu ada. Cikgu Naimah ni akan kongsi. Lepas tu nak kena hantar borang tu selewat-lewatnya bulan berapa nanti Jaib akan bagi tahu kami bila kutipan dokumen. Kami akan turun ke Perak nanti. Okey. Sebelum saya lupa, bagi premis yang beroperasi di Balai Raya
surau dan masjid dapatkan surat kebenaran beroperasi kafar tu Contoh beroperasi di masjid negeri misalnya kan. Jadi dapatkan surat kebenaran menjalankan kafar tu. Sebab kalau masjid surau ni biasanya diorang ada dana diorang sendiri. Tapi sekolah ni sekolah sendirilah sekolah ni. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Teruskan. Apa nama saya Azhar dari Green Ustaz. Okey. Masalah wakaf ni saya tak dapat nak mohon sebelum ni. Cerita dia yang terbaru ni sekolah masuk ke macam yang Ustaz tadi lah. Jadi masuknya ke masa PDPR itu bombong habis siling sangkut habis jatuh. Jadinya bila saya dah panggil orang elektrik ni dia sebut harga dia 6,000 lebih. Cumanya tak ada duit lah, dia tertangguh lagi. Lepas tu katanya elektrik ni wayar pun dah luka-luka. Memang ada, bila kita buka sekolah kita buka je fuse tu keluar api dan kayu hampir nak menyala lah. Cumanya kita balut potong yang tu balut balik, tak buat apa lagi. Saya nak mohon peruntukan ni tapi masalahnya sekolah tak ada wakaf. Memang tak dapat lah Ustaz sebenarnya. Wakaf persendirian ke Ustaz? Cerita dia sama sekolah ni Ustaz, katanya guru-guru lama ada wakaf. Jadi bila saya nak mohon untuk buat semua sekali infrastruktur dalam sekolah tu, kita nak mohon dengan jabatan, rupanya yang guru lama kata ada wakaf ni sebenarnya tak ada wakaf. Yang adanya sekolah kami ada 3 blok. Yang katanya diwakafkan tu orang lama buat surat, ada surat-surat pun dah hilang, sekolah tu kena banjir. Jadi surat tu pun dah hilang. Bila saya cek yang wakafnya 3 orang daripada 9 orang dalam tanah dia tu. Dan bila tengok balik dekat pejabat tanah, rupanya sekolah tu tak duduk pun dalam wakaf tanah tu. Mudah Ustaz, mudah je. Bila kita wakaf sekarang ni, Ustaz kena set balik dengan ahli waris. Okey, pergi ke Majlis Agama Islam Perak. Jadi buat proses untuk pendaftaran wakaf tersebut Tapi Ustaz sekolah tu tak masuk dalam tanah tu. Tak masuk dalam tanah tu. Jadi sekarang tanah tu tak maknanya orang lama ni katanya ada wakaf. Tak apa, orang lama abaikan dulu. Sekarang soalan saya, tanah sekolah tu dalam tanah mana? Tanah siapa? Sekarang ni tanah duduk dalam tanah Rizal TMB. Tanah wakaf tu duduk sebelah tanah Rizal TMB. Sekolah tu dibuat atas tanah Rizal TMB. Kita tak ada masalah lah Ustaz. Jadi betul buat je. Tak ada masalah. Abaikan wakaf tu semua abaikan. Okey? Jelas Oh gitu. Beres Ustaz. Terima kasih. Okey, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Saya Nurhuda daripada Tapa. Saya nak tanya, kalau dalam mesyuarat jemaah mencadangkan supaya kita melantik 3 dalam lebih daripada seorang lah kontraktor. Jadi dalam borang permohonan tu kita nak kena pilih yang paling rendah ke ataupun kita kena sertakan ketiga-tiga kontraktor sebut harga tu? Dalam sebut harga dalam permohonan, kepilkan kontraktor yang dipilih oleh jemaah pengurusan. Okey, kiranya maksudnya kalau dia tinggi ke, dia rendah ke, yang jemaah pengurusan pilih lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama. Tuan-tuan puan-puan, konsep dia mudah je. Macam mana antum nak buat rumah sendiri. Okey, jadi nak buat rumah tu dengan kos yang rendah tapi dia berkualiti, betul? Okey, jadi konsep yang sama juga kita buat untuk projek ni juga. Okey, kos yang minimum tapi kepuasan dia maksimum, kualiti dia maksimum. Okey, jelas ya? Sebabnya antum semua ni boleh direct nego, bukannya melalui proses dengan JKR, tapi pilih kontraktor yang berdasar dengan CIDB. Okey, dan kontraktor tadi dengan kawasan. Okey, jadi Ustaz Saludin pun dah bagi tahu dah, kalau nak buat projek bumbung tadi misalnya berapa keluasan dia.
kaki persegi ataupun meter persegi. Okey, bukan 3 segi, bukan 4 segi. Okey, seterusnya kalau nak buat tentu pendawaian, berapa mata point switch tu, soket tu semua. Kuantiti dia pula berapa. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk urusan tandas, kalau nak tukar mangkuk tandas tadi, tukar berapa biji. Okey, berapa buah mangkuk tandas nak tukar. Jangan dah elok pun nak tukar lagi. Tak perlulah macam tu. Okey. Janji yang selesa semua. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang beroperasi di premis balai raya, masjid dan juga surau, perlulah ada surat kebenaran melaksanakan program kafah di premis tersebut dan membenarkan kalau perlunya projek ni kita membantu sebab kita tumpang tempat orang, dia bagi bantu, kita bantu. Ada tak kafah di sini yang beroperasi di premis sewa? Tak ada? Kalau tak ada, alhamdulillah, okey. Jadi orang kata, saya rasa dah faham kot Tarikh bila yang kita akan bersua nanti, insyaAllah kami akan bincang dengan Saudara Naimah nanti, bila masanya sesuai. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang datang, bukannya pengerusi yang datang. Kertas pertimbangan tu ditandatangan oleh guru besar, bukan pengerusi. Surat pelantikan kontraktor pun bukan pengerusi. Pengerusi ni tak ada benda apa pun. Dia sekadar nak buat mesyuarat, itu yang untuk kontraktor. Kalau contohlah tuan-tuan dan perempuan, ini amaran keras Kalau pengerusi kata dia nak kontraktor Arab Saudi, tapi majoriti mesyuarat kata tak nak, kami nak kontraktor Palestin. Yang buat minit tu tulis kata majoriti nak keputusan kontraktor Palestin, tapi pengerusi dengan kuasa vetonya, diktatanya nak juga kontraktor Arab Saudi. Tulis dalam minit mesyuarat. Berlaku kes SPRM, biar dia masuk seorang-seorang dalam rokak, bukan kita. Okey? Dengar ya guru-guru besar semua ni, saya nak selamatkan guru-guru besar semua ni. Kes ni sedang berlaku ni dekat negeri lain. Kalau nak merasa masuk dalam rokak SPRM, silakan. Kalau tak nak, dengar cakap saya. Pengerusi hanyalah mempengerusikan mesyuarat untuk tujuan ini. Bukan kuasa veto diktator. Tak kisahlah dia sebagai, dulu dia penghulu ke, dulu dia wakil rakyat ke, dulu dia pegawai agama Perak ke, dulu dia pensyarah ke, dulu dia orang JAKIM lah pencen ke, dulu dia cikgu pencen ke, itu semua dulu punya cerita. Sekarang dia hanyalah pengerusi sahaja. Jadi antum sebagai guru besar gunakan kuasa majoriti. Okey? Jelas ya? Ini teman cakap dalam bahasa baku ni. Okey? Jangan takut. Dia bukan Tuhan. Buat apa kita nak takut dengan pengerusi, tapi kita hormat dia saja sebagai pengerusi. Okey? Nak bagi tahu kuasa orang kata majoriti ni. Sebabnya kalau berlaku apa-apa masalah, setakat ni lah yang kami berurusan, tak pernah lagi pengerusi dia nak ambil tanggungjawab kalau ada masalah. Yang kami akan bermasalah dengan guru besar. Guru besar ni tak tahu apa, dia kena jawab 1001 soalan, termasuklah pergi ke pejabat SPRM untuk ambil siasatan. Jadi kita tak mahulah guru-guru besar kafah di negeri Perak ni mengalami nasib yang sama. Okey, ni saya bantu ni, saya bagi kata ni, tapi semua negeri saya bagi layanan yang sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ingin saya pesan di sini, terutama sahabat-sahabat yang berada di kawasan Parlimen Bukit Gantang. Mohon beri perhatian. Perhatian ini perhatian sekeras-kerasnya. Okey? Bila kita bagi taklimat macam ni, maksudnya melalui laluan dia, nanti Jaib akan sokong. Okey, kita akan jumpa nanti satu masa nanti kita tetapkan tarikhnya dan lokasi, baru hantar permohonan. Tak perlulah pergi jumpa Menteri Agama. Kan kata YB, ni JAKIM ada pertukaran ni. Kami nak melalui YB je lah. Tak perlu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan perempuan melalui YB sekalipun, YB Agama sekalipun, dia akan patah balik kat kami, kat saya juga balik. Bila saya tengok permohonan ni tak lengkap ke apa ke, saya akan return balik kepada negeri. Jadi negeri ni kalau dia kata dia tak nak sokong, jadi ma'asalamah lah jawapan dia.
Okey, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Memang peruntukan JAKIM, tetapi owner besar dia adalah Jaib Perak. Jaib Perak kalau dia tak nak sokong, walaupun menteri besar arah, saya tak boleh buat. Saya tak boleh bagi peruntukan pun. Sebab apa? Dalam garis panduan kita mengatakan stakeholder mestilah menyokong. Pemegang taruh itu Jaib mestilah menyokong. Kalau dia orang tak nak sokong, jadi tanggunglah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi amaran keras. Surat sokongan daripada mana-mana parti politik, tak kisahlah orang kata roket ke, wali ke, mana ke, semua saya tak mahu dan juga daripada mana-mana ahli berpengaruh, misalnya adun ke, wakil rakyat ke, ketua cawangan ke, ketua cabang ke, ketua ranting ke, ketua dahan ke, apa lagi, OBJ ke, tak perlu. Okey, istana ke, kerabat ke, Raja Dihilir ke, mana pun tak perlu. Direct macam biasa, mohon macam biasa. Jangan jadi yang luar biasa, ya. Boleh? Ada masalah, insyaAllah macam tadi ada masalah, monyet masuk lah, banjir lah, terbakar lah, insyaAllah kami bantu. Kita akan bantu sebaik mungkin. Okey? Kita cubalah menjadi orang kata pemohon yang sama-sama ada etikanya, yang tidak menggunakan pintu-pintu belakang, yang mana pintu-pintu belakang itu lazimnya akan menggagalkan usaha anda sendiri. Okey? Ini saya bagi tips yang insya-Allah kita sama-sama boleh memudahkan urusan semua pihak. Okey, satu lagi sebelum saya ni, sekali lagi tadi Ustaz Salim pun dia dah tekankan, di mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pelantikan kontraktor ataupun nak memilih kontraktor bukan di bawah tanggungjawab penyelia kafar daerah. Penyelia kafar daerah pun ada dalam ni ke? Kalau ada, dengar baik-baik. Anda pun tak layak. Anda bukan sesiapa pun. Saya pun tak layak. Malah Cikgu Naimah pun tak layak. Siapa-siapa kerajaan kerajaan pun tak layak untuk kita mencadangkan atau mengesyorkan atau menyuruh untuk melantik kontraktor. Jangan sesekali, walaupun sekolah tanya. Contohlah, Ustaz Saridin dia balik kampung nanti nak raya ni. Okey, sekolah jumpa dia, Ustaz Saridin. Ustaz Saridin, saya dah nak kontraktor mana ni, saya tak pasti ni. Walaupun dia tahu kontraktor dia mana elok, dia takkan cadang. Kalau dia cadang, dia tahu lah nasib dia. Tapi kalau dia tak cadang, jangan kata dia sombong, jangan kata dia belagak. Okey, sebab apa? Kes dah berlaku dah. Walaupun niatnya baik untuk maklumkan sahaja, ambillah kontraktor Arab Saudi ni, dia bagus. Kontraktor Palestin ni tak bagus. Cakap mulut je dah jadi kes, dah orang kata dalam perbicaraan. Jadi ini adalah tanggungjawab sekolah sendiri untuk memilih kontraktor yang diputuskan oleh mesyuarat jawatan kuasa jawatan kuasa pengurusan sekolah lah. Okey. Itu yang kita nak bagi tahu di sini. Jadi kalau kata pengerusi ataupun mana-mana individu ataupun mana-mana yang kata claim ni JAKIM yang dah pilih kontraktor ni, itu tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, tolong ambil gambar orang tu. Okey, ambil IC dia, tahan dulu, report polis, so polis datang sekarang juga. Sebab apa? Itu adalah fitnah. Okey, kita nak terus sumat orang tu ke dalam. Tu je, biar dia raya kat dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau ikutkan bulan 5, hujung bulan 5 kita akan bersua. Jadi anda ada masa lebih kurang kalau seminggu ni dah boleh buat mesyuarat dah, tentukan projek apa yang nak dibuat. Minggu depan makan lemang banyak-banyak. Minggu kedua bulan Mei, bulan ketiga bulan Mei, insya-Allah kita akan bersua pada mungkin minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Tapi apa pun kami akan set baliklah dengan Cikgu Naimah. Benda tak mudah, tak susah pun. Walaupun Ustaz tak sempat, tak. Ada sekolah kawasan pedalaman dia boleh buat dalam tempoh 1 hari. Surat ketah pertimbangan, tuan-tuan tak perlu karang apa pun. Sains saja nombor 6 tu. Susah duk gatai nak ubah-ubah. Ambil yang mudah sahaja. Kemudian simpan print sahaja. Penyertaan akaun sekolah bulan 3. Okey. Penyertaan akaun sekolah untuk bulan Mac. Bulan Mac tu 3 helai. Okey, 3 helai. Yang jelas. Okey. Kemudian surat pelantikan kontraktor, insya-Allah nanti kami akan bagi soft copy, nanti Cikgu Naimah akan edarkan, jadi boleh ikut format tu nanti. Kemudian surat pengakuan pendaftaran CIDB. Okey, saya tadi dah tunjuk contoh yang ada ME untuk urusan kerja pendawaian. Kemudian bagi akaun sekolah yang tak sedia akan guna pengesahan akaun. Okey.
Jadi tak ada apa lagi dah soalan? Assalamualaikum. Selamat Saya lagi. Nak ulang lagi tak nak dah? Okey, silakan. Yang pasal status tanah tadi tu, kalau status tanah tu sewa macam mana ya? Tadi tanya tak ada jawab pula. Tak, saya Respon sudah saya buka simpan ni balik. Saya buka simpan ni balik. Sebab tanah tu tanah jabatan kerajaan punya. Jadi Sewa kalau premium, okey, bayar premium dekat kerajaan ni. tanah tu tanah kerajaan, tapak sekolah kebangsaan dulu. Oh. Tapi dah berapa lama dah operasi sekolah ni? Saya tak pasti, dah lama dah. Saya masuk 2017. Penyilia kafah daerah, Ustaz daerah mana ni? Tapah. Tapah. Salihuddin. Sekolah apa nama sekolah ni? Lubuk Emas, Deriang. Cenderiang. Sudah dia. Tak ingat dah. Tadi dia tak ingat pula. Saya buat penyilia kafah tadi. Berapa lama dah sekolah ni beroperasi? Tak ada yang baru. Cenderiang. Okey. Tak selesai lagi ke Ustazah? Cenderiang ni? Tak selesai apa? Tapak tu? Sebab saya tak, tapak tu saya tak tahu sangat. Dan saya tahu masih lagi orang kata masih lagi tanah kerajaan lah, PPD punya kan. Okey Ustazah. Untuk kes ni tak ada tempoh masa sebab ni kata tanah kerajaan. Cuma sekolah ni dah lama dah operasi kat situ kan. Untuk kes ni boleh Ustazah, tak ada masalah. Tapi apapun kalau kata Jaib Perak sokong, kami terima lah. Kalau Jaib Perak kata tak sokong, demo tak sokong, jadi tak boleh buat apa lah Ustazah. Itu kena bincang dengan Cikgu Naiman macam mana Kalau kita pihak tak kami sokong, tak halangan lah. kalau minta bantuan dekat parlimen tu tak ada masalah lah kan. Itu tak ada masalah. Terima kasih. Sama-sama. Ustazah tadi yang Lubuk Emas tadi. Ya saya. Sekolah tu bekas tapak SK kan? Bukannya nak jadi tapak SK kan? Bekas tapak SK tapi setahu saya masih lagi tak diwakafkan ke, saya tak pasti. Yalah, faham. Okey, cumanya orang dulu dia guna sekolah tu macam mana? Dia dapat kebenaran. Okey Ustazah, cuba Ustazah pergi ajak PTA dengan penyilia kafah pergi ke PPD, tanya balik apa status tanah tu. Takut nanti kita buat sekali, tengok dah cantik, dah elok, dia nak ambil balik pula. Ya. Okey, baik Ustazah. Sebelum tu saya nak pesan. Sekolah yang dah cantik dah tu, yang elok-elok dah tu, tak payah lagi dah kot nak tukar-tukar yang mana ni. Kadang-kadang orang kata yang dah elok cukup lah, kata kan. Yang kalau kata dia tak ada keperluan nak mohon, nanti dulu tangguh dulu. Kalau nak tukar pintu ke, tingkap ke, nak buat apa laluan kaki berbumbung ke, kita mohon untuk pertukaran yang akan datang. Okey, jadi tak payahlah mohon dulu, insya-Allah kita beri peluang kepada sahabat-sahabat lain. Sebab untuk makluman pun, pertukaran 140 juta ni sebenarnya asalnya bukan untuk apa, untuk kasih pondok sekolah agama. Tapi kita cuba setiap tahun untuk perluasan ni, alhamdulillah tahun ni lulus, jadi untuk kafah ni kita utamakan yang lima keutamaan dululah ya. Bagi sekolah yang terbakar, sekolah yang terbakar bangun ni di Tapah, Rahmaniah, ada ni? Kampung Datuk ada dalam ni? Ada. Sihat tu Ana? Alhamdulillah. Diam je dia ya. Dengar je. Okey, satu kes Ustazah ni nanti kita akan bersama dengan Jaib lah untuk selesaikan isu ni sebab kita tak mahu berlaku pertindihan bantuan antara MB, kementerian-kementerian lain dan juga dengan JAKIM ya Ustazah. Ya, baik.
Okey, baik. Yang lain-lain tu janganlah pergi belakang sekolah pula. Kata tengok, oh pakat semua nak bantu Rahmaniah ni, semua pakat duduk belakang je, no. Okey. InsyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Okey. Dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, saya ni akan ada kot untuk sahabat-sahabat saya daripada JAKIF akan ziarah sekolah-sekolah kafah yang berhampir dengan kampung diorang. Okey. Orang kata kalau tuan-tuan dan perempuan tak ada pun tak apa, dia pun nak pergi tengok lah, tengok bumbuk. Tengok boleh luar pun saya dah kira dia orang akan pergi tengok. Dia pun bukan pencuri, saya kata benda nak curi apa sekolah aku ni dah. Dia pun nak pergi tengok, saya pergi tengok sekolah. Okey. Dia ada lagi ke soalan-soalannya? Tak ada lagi dah. Okay. Jadi kami serahkan kembali kepada Cikgu Naimah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya daripada AYQ 2095 Si Putih Perak. Nak tanyalah macam sekolah kami tu sistem selenggara kebakaran tu memang tak lengkap lagi lah. Memang nak kena mohon lah tu. Alhamdulillah lah ada peruntukan. Cuma nak tanya satu je Ustaz. Macam sekolah kami sekarang, kedudukan pilih bomba tu dia berada di belakang dalam lebih kurang agak-agak satu kilo jugalah. Macam sepatutnya kami mohon untuk bangunan sendiri ataupun masih berkongsi benda yang sama? Okey, Ustazah, sekolah Ustazah berapa ramai pelajar? Untuk tahun ni 200 lebih. Dekat 300 200 dah. lebih. Okey, berapa blok bangunan? Blok bangunan ada 3. Termasuk bilik guru dengan pejabat. 3. Okey, berapa tingkat bangunan? Satu tingkat je, selapis je, bawah je. Okey, Ustazah. Panggil bomba. Bukanlah panggil bomba nak kepada kebakaran pun tidak. Okey, panggil bomba. Datang sekolah Ustazah untuk dia buat elemen pencegahan kebakaran. Kalau dia kata dia syorkan perlu ada fire hose rail misalnya, minta dia tulis dalam surat dia. Okay, pilih bomba tu cuba bincang dengan bomba tu sendiri ya. Okey. Okey, tapi bila dah ada surat bomba tu inilah contoh dokumen sokongan yang diperlukan tu. Ya Ustazah? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sebab dia kalau melibatkan fire hose rail ni akan jadi kos dia akan jadi tinggi. Sebab dia kena melibatkan rumah pam sekali. Ya. Okey. Jadi kalau tak ada apa, saya serah kepada Cikgu Naimah. Cikgu Naimah. Tak dengar. Okey, dengar ke? Okey, terima kasih pada Ustaz Zafran dan juga Ustaz Salahuddin yang telah memberi taklimat kepada kita berkaitan dengan bantuan pada kali ini. Cuma bantuan ini adalah bukan bantuan yang wajib, kita hanya memberi ruang kepada sekolah-sekolah yang memerlukan untuk pada asalnya 3 perkara yang kami sarankan, tapi JAKIM dah buka kepada 5 perkara, iaitu pendawaian elektrik, bumbung, perangka bumbung untuk keselamatan dan juga tandas. Apa-apa pun pastikan dari segi bangunan dan juga tanah tu dia punya isunya selesailah supaya tidak menjadi isu di belakang hari untuk bangunan sekolah agama. Untuk secara tidak rasminya sekolah-sekolah boleh standby semua dokumen sebelum hujung bulan 5. Mungkin dalam tengah bulan 5 standby, mungkin hujung bulan 5 ataupun bulan 6 nanti akan ada serahan dokumen. Nanti saya akan maklumkan semula melalui penyedia kafar. Sekadar persoalan boleh berhubung dengan saya ataupun Ustaz Wan Sulaiman yang menguruskan bahagian baik pulih lah. Dan juga saya akan maklumkan secara dari semasa ke semasa melalui penyedia kafar berkaitan apa-apa makluman terbaru untuk bantuan kali ini.
Nanti insyaAllah kalau saya akan share lah video kali ini dirakam, Zoom ni kali dirakam, kami akan share dalam Jaib, site Jaib lah. Saya rasa itu sahaja dan ucapan terima kasih kepada Ustaz Zafran dan juga Ustaz Salahuddin dan juga kepada sekiranya masih ada lagi lah ya. Terima kasih pada tuan-tuan PTA yang hadir, penyelidik Kafar dan juga semua guru-guru dan juga ahli jemaah pengurusan yang hadir pada hari ini. Saya rasa tak ada apa lagi berkaitan dengan bantuan kali ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah Rasulullah. Terima kasih untuk kehadiran dan komitmen semua.